Wahai saudara, kata dia, bagaimana imanmu hari ini? Kata dia apa? Iman aku bertambah ya Rasulullah. Apa buktimu? Aku tercium bau syurga. Ya Rasulullah, kata dia, macam ada dalam gumuk. Maka bila, kenapa tercium saudara? Kenapa kita tercium bau syurga? Sebab bila benda jauh, dia akan bau saja pada kita. Begitu juga, ya saudara, kata dia, bagaimana iman aku bertambah ya Rasulullah? Bagaimana bertambah? Ya Allah, aku nampak bidadari berlari-lari ni di syurga. Apa ya Rasulullah? Mu dua betul, dua-dua. Mu dua-dua apa? Betul. Lagu mana kita kalau tanya kita, saudara, lagu mana iman saudara ini? Aku nampak duit berlari di depan mata. Duit. Aku nampak akan menang dalam pilihan agama. Lahir dia tu terhijab. Bila terhijab tu tak nampaklah hal ni. Sedang begini saya nak bagi contoh ya. Bisa kata sini kita ramai semua ni. Tiba-tiba ada lalu anak lawa tu cantik dunia lalu ke depan. Kita pun tengok. Nampak tak orang depan ni? Tak nampak kan? Itulah namanya hijab. Tapi dalam keadaan yang sama kita nampak. Tapi oleh sebab pandangan yang kedua lebih ajaib, maka memadamkan pandangan yang depan tadi, yang pertama. Hak dunia kita panggil pertama. Yang tadi kita panggil pertama. Hak ni kita panggil pandangan kedua, belah sana. Sebab itu dalam pandangan manusia, bila dia tengok yang kedua, yang pertama tidak nampak. Misalnya kata kita makan nasi sedap tau, makan ada tadi buruk lagi, ada ikan tawar lagi, ada bulu kacang saling moniping lagi, makan tua-tua lalu nampak ada. Tapi orang tua-tua pandai dia kata, tua-tua lalu ke belakang tak nampak. Ke belakang tak nampak. Orang tua-tua kata, tua-tua lalu ke belakang tak nampak. Sedap makan. Memanglah ke belakang nampak, apa ke depan nampak. Jadi sekarang, bila kita nampak benda yang di sana, maka pandangan yang pertama menjadi gugur. Dan apabila gugur pandangan yang pertama, kita nampak pandangan kedua, itu digelar jadi bangsa Khalikiyah. Bukan Tuhan. Khalikiyah tu penjadi. Mana kita nampak Khalik, mana benda yang jadi. Hak direct nampak Tuhan tu boleh jadi jauh di syurga hak confirmnya, sebab benda-benda ni bukan boleh diandaikan. Semua kita nampaknya bangsa Khalikiyah. Hak alik sana. Kalau bangsa makhlukiyah bermakna yang dijadi. Tetapi bila kita bangsa Khalikiyah, mana kebesaran Allah yang sebelah sana. Itu dia. Termasuk Allah tu sendiri yang nampak di hadiah syurga nanti. Maka memandang mereka itu akan dia dengan nurnya, dengan sebenar-benarnya. Kenapa digunakan bahasa bermakna dengan nurnya? Sebab saudara, Allah Ta'ala menggunakan bahasa lihatnya, menggunakan cahaya, saudara. Semua sekali manusia menggunakan cahaya. Mass media menggunakan cahaya, saudara. Suara menggunakan cahaya. Pandangan laser nak cek dalam dada kita penyakit apa, menggunakan cahaya. Dan matahari mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan kita punya energi. Jadi Allah Ta'ala nak memudahkan manusia, benda-benda yang ajaib dia menggunakan bahasa cahaya. Muhammad ialah cahaya. Al-Quran cahaya. Hidayah cahaya. Iman cahaya. Nak cerita kalau bila kita ada cahaya tu, saudara tahu tak? Ada satu masa kekuasaan cahaya. Cahaya bunyi gegaran. Dia boleh menyukat jarak bumi. Sebab cahaya tu dia ada. Cahaya tu makhluk, dia ada satu jarak perjalanan. Dia tembak ke dasar laut, dia boleh tahu laut dalam berapa. Menggunakan cahaya. Dan alat satu menggunakan gegaran. Gegaran ni bermakna dia akan buat macam ni. Ni normal, saudara. Ni belum canggih lagi. Dia akan buat satu gegaran. Gegarannya akan bergoyang begini ni, sampai ke dasar laut. Dan dia hantar balik ke sini. Jadi perjalanan turun, perjalanan naik, dia boleh tahu jarak dalam laut, saudara. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita jarak perjalanan cahaya tadi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal
ilal ardiah. Saya nak bagi tahu tu sebab saudara sains belaka kan. Saudara rasa hak belajar ni paling kurang pun master, kalau tidak pun degree. Saudara, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita cara dia pemerintah hari tadi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi yaumi kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pentadbiran Allah, pusat pemerintahan Allah, bukan Tuhan duduk situ. Dia nak pentadbir alam ni ada pusat dia. Supaya kita kena ada kita punya pusat pun pentadbiran. Kalau Malaysia dia ada Putrajaya. Kalau Amerika dia ada Pentagon. Baik, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Sama di tempat pusat pemerintahan Allah. Turun ke bumi. Kemudian naik balik. Kenapa nak kena turun? Kenapa nak kena naik balik? Kenapa? Kerana nak suka dalam laut. Kenapa nak kena turun? Kenapa nak naik balik? Cuba bagi tahu. Kerana nak tengok amalan tadi naik semula. Hari ni kita belajar. Subuh besok dia naik ke langit. Dan Allah simpan fail itu di dalam syurga Firdaus. Fail kebajikan tak disimpan dalam syurga Firdaus. Mengikut tempat yang kita nak pergi kat mana. Mengikut kalau Ma'ruz, kalau Jannatul Firdaus. Kalau Jannatul Ma'wa, ikut Firdaus mana yang kita nak pergi. Maka bila naik ke sini, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi yaumin kana mimma ta'udun. Turun bawah, mereka pun ambil amalan kita. Amalan kita tadi tak kira lah yang mulai ke, baca Quran ke, ibadat apa yang kita buat hari itu. Kemudian naik balik. Naik balik nak pergi mana tu? Untuk sampai balik kepada pusat pentadbiran Allah. Di sana kita panggil dia Sidratul Muntaha. Dah atas lagi nama Baitul Ma'mur. Dan mereka bawa balik ke langit sebelum subuh. Sebelum subuh sampai di langit sana, kana miqdaruhu, dan jarak masanya ialah satu hari itu tadi. Kalau tak dapat satu hari, tetapi jarak sebenarnya al-fasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun dalam kiraan kamu. 1000 tahun secara kiraan cahaya. Cuba bayang jarak yang begitu jauh yang Allah pancarkan ke bumi, naik balik, Allah sebut dalam Quran. Maknanya nak ceritanya boleh disuka melalui gunakan sistem cahaya. Tapi dia pergi dalam jangka masa 1000 tahun. Sebab jarak ni boleh diukur melalui batu, melalui kiraan dan melalui masa. Berapa jam ni kata baru? 2 jam. Betul tak? 2 jam tu laju tu. Berapa kilometer 1 jam? 180 kilometer 2 jam. Itu mesti laju tu. Jarak kata baru 500 kilometer, dia pergi 2 jam je. Cuba bayang, berapa dia lari 250 meter satu jam. Dan jarak ini saudara, dia akan bergerak mengikut kelajuan. Maka dalam sistem amalan, maka jarak ini akan Allah cipta di dalam Al-Quran supaya kita mudah memikir. Begitu juga dengan cahaya. Allah Ta'ala guna bahasa cahaya supaya manusia di dunia boleh berfikir. Manakala benda guna cahaya, sekali-kala boleh buat dengan cahaya. Saudara pergi pada tempat level ni, dia menggunakan kaedah cahaya. Dia akan masukkan satu oksigen, dia combine dengan dia punya gas-gas dia, dan keluar satu cahaya berwarna merah. Kemudian dia masukkan lagi bekalan oksigen tadi, dia keluar cahaya berwarna kuning. Dan masuk lagi dia berkeluar dengan cahaya biru. Dan dia masuk lagi ke tak ada cahaya, saudara. Dan hak tu boleh memotong besi. Dengan apa? Dengan cahaya. Jadi kekuatan cahaya, saudara, dikenali ramai, sama ada saintis ataupun orang-orang di dunia. Maka dengan itu Allah guna bahasa cahaya. Sebab itu mudah. Dengan sebenarnya, yang mana mereka itu akan dengan nurnya, dengan sebenar-benarnya. Maka Allah gunakan